Okey, so ini adalah berita baru. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan lawatan rasmi beliau ke Indonesia pada 4 hingga 5 Februari 2021. Ini dikiranya adalah lawatan rasmi beliau yang pertama sejak dilantik menjadi Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Dan kiranya ini adalah lawatan pertama beliau juga ke luar negara. Sebelum ni kalau korang nak tahu, ketua-ketua negara ni kalau nak ada perbincangan mestilah melalui online saja. Okey, so lawatan rasmi ni sebenarnya untuk memenuhi jemputan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Okey, so lawatan ni untuk apa? Okey, sebenarnya perjumpaan ni adalah dikira sebagai sambungan kepada perjumpaan ASEAN yang ke-37 yang diadakan pada 20 November 2020. Terdapat keperluan untuk perbincangan lanjutan dalam beberapa aspek, antaranya kerjasama ekonomi yang lebih erat di antara dua negara. Kita perlulah bekerjasama secara ekonomi dengan Indonesia. Yalah, ekonomi Indonesia ni adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan menduduki nombor 16 untuk ekonomi yang terbesar di peringkat global. Di saat seluruh dunia sedang menuju ke arah kegawatan, aku rasa kerjasama ekonomi dengan jiran kita ni adalah langkah yang terbaik. Benda ni aku rasa baguslah untuk kedua-dua buah negara. 2. Keselamatan serantau dan dua hala di antara Indonesia dan Malaysia. Jap, sebelum korang buat sebarang spekulasi, dua-dua negara ni tak ada konflik pun. Kecuali pertelingkahan kecil lah di media sosial dan di antara netizen Malaysia dan Indonesia. Tapi aku rasa hal ni adalah hal yang terpencil lah. Aku sebenarnya agak teruja lah dengan pertemuan ni sebab banyak lagi isu keselamatan serantau yang perlu dibincangkan di antara dua negara yang perlu dibincangkan secara komprehensif. Antaranya adalah kes kehilangan ratusan pelarian Rohingya yang berlindung di kamp-kamp yang dibina oleh Indonesia. Mereka ni semua dikatakan melarikan diri mengikut sindiket pemerdagangan manusia dan dijangka telah pun menyelinap masuk ke pantai-pantai barat di semenanjung Malaysia. Selain itu, ada juga kes di mana nelayan Indonesia diculik oleh pengganas-pengganas di perairan Sabah. 3. Usaha sama memerangi diskriminasi antarabangsa terhadap minyak sawit. Okey, seperti yang kita tahu, Indonesia dan Malaysia ni adalah pengeluar utama bagi minyak kelapa sawit. Baru-baru ni, Parlimen Eropah ada menggumbal undang-undang untuk mengharamkan kemasukan minyak kelapa sawit ke Eropah seawal tahun 2030. Alasan yang dikeluarkan oleh mereka adalah minyak kelapa sawit ni tak bagus untuk alam sekitar. Namun banyak kajian-kajian telah pun menunjukkan yang minyak kelapa sawit ni lebih hijau berbanding minyak-minyak yang ada di dalam pasaran yang lain, seperti minyak soya dan minyak rapeseed. Ini kerana dua komoditi ini adalah tanaman sekali tuai, manakala kelapa sawit pula adalah tanaman yang boleh dituai berkali-kali. Sebilangan pemimpin-pemimpin parti politik di Perancis juga ada mengakui yang minyak kelapa sawit ini lebih hijau berbanding minyak-minyak yang ada di pasaran lain. Namun, ianya cuma disalah tafsir dan orang kata bad press. Dahlah minyak kelapa sawit ini lebih sihat, malah ianya lebih murah berbanding minyak-minyak yang lain. So, kenapa mereka ni nak sangat haramkan minyak kelapa sawit ni? Inilah sebab kenapa dua negara ini iaitu Malaysia dan Indonesia perlu bergabung dan bersatu hati dalam melawan diskriminasi ini. Aku sebenarnya ada membuat satu penulisan yang lebih terperinci lah tentang hal diskriminasi ni. Tapi mungkin di masa akan datang aku akan buat satu video khas tentang minyak kelapa sawit ni dan macam mana komoditi ini didiskriminasi oleh negara-negara maju seperti Eropah dan Amerika Syarikat. 3. Memperkukuh kerjasama dalam perlindungan alam sekitar, terutamanya dalam hal menangani masalah jerebu rentas padat. Okey, macam korang tahu, sebelum era COVID ni kita ada satu era iaitu era jerebu. Era jerebu ni berlaku dek pembakaran terbuka yang dilakukan di Indonesia dan sebahagian Malaysia. Jerebu ni bukan sahaja menjejaskan kesihatan untuk penduduk Asia Tenggara ni, malah pelancong pun tak senang hati nak berlibur dekat negara-negara Asia Tenggara disebabkan jerebu ni. Bila pelancong lari, sektor pelancongan pun terjejas. Bila sektor pelancongan terjejas, pelabur pun lari. Aku tak tahu korang perasan ni ke tak, tapi untuk 2 hingga 3 tahun kebelakangan ni tak ada lagi jerebu-jerebu yang teruk seperti tahun 2015 dan 2016. Maknanya, usaha sama di antara dua buah negara ni telah pun berhasil. 4. Meningkatkan usaha sama perdagangan dan pelaburan termasuk kemungkinan pelibatan perniagaan Malaysia dalam rancangan Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kita sedia maklum yang Indonesia akan memindahkan ibu kota mereka daripada Jakarta ke Kalimantan Timur, iaitu di Kabupaten Kurtai Kartanegara. Aku tak tahu apa minat negara Malaysia dalam ibu kota baru Indonesia ni.
mungkin dari segi hal perniagaan. Namun pendapat aku, Malaysia tak seharusnya hanya fokus kepada aktiviti ekonomi dan perniagaan di ibu kota baru negara Indonesia ni, tapi juga fokus ke arah security dan isu-isu keselamatan yang akan timbul setelah ibu kota ini dipindahkan. Untuk lawatan ini, aku pasti keselamatan di era COVID ni sangatlah dipertingkatkan. Pejabat Perdana Menteri ada mengeluarkan kenyataan yang lawatan ini akan mengikut SOP daripada KKM, MKN dan Kementerian Kesihatan Indonesia. Pejabat Perdana Menteri juga ada mengatakan yang PM dan delegasi ke Indonesia ini sejurus pulang akan dikuarantin. Jadi hopefully peristiwa Sabah ni tak berulang lah sekali lagi. Okay, so terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Aku hargai sangat-sangat dan aku nak korang share dan like Atma Studios kalau korang belum like. Dan aku sendiri secara personalnya nak tahu apa komen korang dan pendapat korang mengenai lawatan ini. Engkau tekan tadi? Tak ada?